Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lebih dahulu kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita pada malam ini Allah izinkan untuk kembali bertemu untuk menyambung tadabbur kita surah Yasin, ayat yang ke-8. Okay, kita terus pergi kepada ayat 8. Kita baca ayat 8 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Baik, tengok ayat ni saya tulis sekejap. Inna ja'alna nampak. Okey, kita bincang satu kalimah ni. Sebab ni penting untuk kita fahami maksud. Ni satu ibarat yang Allah nak gambarkan kepada orang-orang yang tak beriman. Ini jawapan kepada ayat 7. Ayat 7 kata apa? Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Kerana sebab itu mereka tak dapat beriman. Allah hantar Nabi, kan ayat sebelum tu surah Yasin cerita pasal Quran, Rasul, petunjuk jalan yang lurus, lengkap. Kekapan manusia untuk selamat di akhirat. Dan Rasul ni beri peringatan kepada kaum yang dulunya apa? Dah lama hilang peringatan. Nenek moyang mereka tak dapat peringatan. Lalu Allah hadirkan Nabi ni. Tapi apa? La yu'minun. Kerana mereka ni dulu biar terus keadaan lalai ni dan menentang apa yang dibawa oleh Rasul ni. Akhirnya mereka tak dapat nikmat ini. Nikmat apa? Iman. Jadi apa yang menghalang mereka beroleh nikmat tersebut? Baik. Fahiyya ila al-azqan. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna. Inna sesungguhnya kami sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan oleh kami. Ini Allah nak cerita tentang perbuatan Allah.
Jadi Allah sebut dalam ayat lain, Allah jadikan bintang, bulan, dunia ni Allah jadikan. Dan ini juga termasuk satu benda yang Allah juga jadikan pada satu golongan. Jadi sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan oleh kami fi a'naqi. Fi itu maknanya pada ni. A'naq itu leher-leher. A'naq itu unuk. Jadi kalau satu leher unukun. Unukun. Kalau banyak a'naq. Kita tengok dalam ayat yang lain. Kita tengok surah Al-Isra ayat 13. Al-Isra ayat 13. Tujuh-belas ayat 13. Ini saya terjemah. Sesungguhnya kami okay. Al-Isra ayat 13 cuba. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak. Surah. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan setiap manusia, setiap insan, alzamna apa? Kami kalungkan. Kami kalungkan kepada mereka ni, kita semua, ta'irahu fi unuqih. Apa tu? Ta'irahu. Ta'irah ni maksudnya nasib dia. Bahagian dia lah. Kalau orang Arab dulu, perkataan tayr ni, burung ni, dia selalu rujuk pada dia nak keluar rumah, dia akan buat sebut tatayur. Itu tatayur. Tatayur ni maknanya nak jangka kita keluar ni selamat ke tak selamat. Jadi dia buat apa? Kalau ada pokok banyak burung, dia akan buat apa? Dia goncang pokok tu. Kalau pokok tu, burung tu straight atau kanan, okey, selamat. Ke kiri, oh ni bahaya, ada celaka, masuk rumah balik. Jadi keluar. Jadi pergi berniaga. Itu antara tatayur. Dia disebut burung ni maknanya bahagian apa dia? Sesuatu nasib baik atau buruk. Jadi Allah kata apa? Ke setiap manusia Allah dah buat apa? Dah kalung kat leher dia apa? Bahagian dia nanti. Celaka ke bahagia dia. Jadi kat mana? Fi unuqih. Kenapa Allah kata fi unuqih kat sini? Kenapa fi unuqih? Kenapa fi yadayh ke? Kenapa? Orang kata kalau apa? Nyawa ni kan, orang kata kalau potong tangan habis tak? Belum tentu. Yang mana yang confirm mati?
Bahagian sini kira habis dah kan. Jadi ini maknanya kita ni nanti di hujung tanduk je nanti. Bila ni? Bila? Hari kiamat nanti. Jadi kita sekarang ni sedang buat persiapan. Yang akan sama ada apa? Kita nanti kena panjung mati ataupun kita selamat, bebas, merdeka. Kat mana merdeka? Syurga. Kalau tak nanti apa? Orang kata habis. Kan? Tak rasa takut ke ayat ni? Ke rasa biasa-biasa je semua hidup? Normal je, tak apa, tak ada masalah lah. Kan? Macam mana tu? Boleh faham ah? Jadi dan Allah kata apa? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan dia nanti bila pada hari kiamat. Apa dia? Kitaban yalqahu mansyura. Mana bahagian yang Allah surat yang mana yang kalung ni? Rupanya kalung ni semua kan selamat atau tidak tu nanti ni maksudnya amalan kita. Amalan itulah nanti dan dia akan keluar manusia apa nanti? Kitab mansyura. Apa ni? Yang akan dia diberikan pada dia, dikembalikan pada dia yang terbuka, terbentang luas. Dia tak boleh nak tipu lagi dah dengan apa yang dia buat. Kat situlah nanti dia tahu dia akan kiok ke ataupun dia akan merdeka. Jadi yang ini akan sangat mengejutkan apa? Siapa? Kan kalau orang dekat masuk dalam penjara, kan, setelah ada apa, hakim tu dah ketuk tu kan. Orang kata dia pun dah tengok keputusan dah. Apa dia? Kantung sampai mati. Kan? Apa dia buat? Kat dunia, kalau kat dunia, boleh buat apa? Taubat, alhamdulillah, dia boleh solat lagi, makan sedap-sedap ke. Tak ada minta makan dah kan? Kalau dalam neraka ada ke? Tak ada. Tak ada masa dah. Kan? Dia dah tahu dah dia akan mati esok. Itu dekat mana? Dunia. Paling habis dia apa? Paling habis apa? Lepas gantung betul? Selesai. Tak ada apa dah. Sekarang ni yang ni, kalau lah dia nak menyesal sekarang ni, agak berguna tak? Keputusan dia tengok. Ke tak berguna dah? Tak berguna dah ni. Nak pergi mana lagi? Nak menyesal kat mana kan? Tak ada dah. Hidup lagi. Kalau dia kena seksa, sama tak macam kena gantung tu kat dunia? Dia boleh tak bertaubat? Lepas ni dah tak ada dah, tak ada masa dah. Jadi sebab itulah kenyataannya ni akan mengejutkan dia. Cuba tengok surah. Jadi dulu kat dunia dia remehkan je benda-benda ni. Dia rasa simple. Setakat buat ni, alah apa salahnya? Dia kata, alah sekali-sekala kita ada hak kita. Contoh kan, hari ni manusia macam tu kan. Macam mana sahabat semua busuk sampai mati nak dapatkan apa? Syurga, punya takutnya dia. Kita rasa relax je, tak apa. Kamu boleh rasa sekarang, tapi nanti kamu tak akan remehkan bila? Masa dia bentang kitab. Sebab tu Allah gambar dalam surah Al-Kahfi. Cuba tengok surah Al-Kahfi. Jadi Al-Isra' lepas ada Al-Kahfi. Cuba tengok. Ayat yang ke 49. 18, 49. 299. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Wa wudi'al kitab, dan dibentang, diletakkan kitab pada semua manusia. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Lalu engkau melihat orang-orang yang berdosa itu merasa apa? Takut, gemetar melihat apa yang ada dalam kitab tu. Wa yaquluna ya wailatana. Lalu mereka akan keluar berkata apa? Alangkah celakanya kami. Ini kitab apa ni? Kitab apakah ini? La yughadiru, tidak meninggalkan walaupun yang paling kecil. Kita ingat tak ada apa-apa. Rupanya ada dalam tu semua. Wala kabiratan, apatah lagi yang besar. Melainkan semuanya dia diaudit habis-habisan. Dan mereka mendapati segala yang mereka buat dulu, semuanya hadir datang. Semua datang, dia sendiri pun dah lupa dah. Dan sebab apa datang ni apa? Kita minta apa? Kita minta istighfar, kenapa? Istighfar ni maknanya apa? Dua makna sebenarnya istighfar. Dengar suara? Istighfar ni, Allahumma sayyiban nafi'an. Istighfar ni maksudnya ghafara. Satu, menutup. Satu lagi, melindungi. Menutup dosa. Melindungi dari akibat buruk dosa. Ni kita kata menutup apa? Menutup aib. Aib dosa. Inilah kita mohon istighfar. Makna istighfar sebenarnya macam ni. Istighfar maknanya kita minta Allah tutup dosa kita yang banyak kita buat tu. Kita pun dah tak tahu dah yang mana banyak. Dan yang kedua, lindung daripada akibat buruk dosa tu. Akibat buruk dosa tu boleh kena kat dunia dan akhirat. Yang lebih takut akibat buruk tu kat dunia okey. Kat akhirat nanti kena. Itulah maksud istighfar sebenarnya. Ni nama dia mohon ampun tu. Satu lagi kita minta Allah apa dia? Afun. Kan? Afun ni apa? Yang ini apa dia? Hapus dosa. Ni hapus, padam. Ini padam rekod dosa tu. Dua bentuk ni. Padam rekod dengan apa? Ni ada dua yang kita minta kat Allah. Allahumma innaka afuun. Apa dia? Sesungguhnya engkau lah Maha. Jadi ada dua cara nanti kat akhirat orang yang Allah selamatkan dia. Macam yang ni, jadi dia nampak dosa dia. Hadir semua. Yang dulu yang kecil-kecil, kenapa? Kenapa dulu dia rasa tak ada masalah dosa tu? Dia tak rasa dosa tu akan menyebabkan dia ada masalah di akhirat. Sebab tu dia tak rasa. Sebab tu kita jaga-jaga zaman ni. Zaman ni manusia dia rasa dosa apa? Tak ada masalah bagi dia. Jadi ayat ni berkaitan dengan ni lah sebenarnya. Jadi dosa ni adalah amalan. Amalan kita sebenarnya, amalan kita banyak dosa ke atau pahala? Pahala ni maknanya amalan tu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, setuju. Kan? Sesuai dengan agama. Dan tujuannya lillahi ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi nanti kita tengok semua. Ini bukan untuk saya. Ini bukan untuk aku. Semua bukan untuk aku. Yang untuk aku bila? Yang mana? Agak-agak? Solat je kot. Satu kot Lepas solat tu tak tahu. Agak-agak macam mana kan?
Sedangkan tadi ikrar dia, solat dia, lagi puasa dia, lagi seluruh hidup dia dan tujuan mati dia, dia bersedia nak mati untuk Allah. Tapi punya tak kat situ. Jadi, ini orang yang Allah kata mujrimina musyrikin. Orang ni yang akan rasa bimbang. Kalau orang tu memang dia buat memang semua untuk Allah, dia bimbang ke? Tak ada masalah. Memang saya dah habis baik dah. Tak ada dah saya tinggal. Harta saya untuk Allah. Tidak bimbang tak? Kereta saya ni memang saya guna untuk Allah. Anak saya memang saya dapat memang untukmu ya Allah. Isteri saya memang untukmu. Diri saya memang untukmu. Dan benda tu boleh tak hanya cakap je? Bila boleh bukti? Allah nak tengok bukti kat mana nanti? Bukti dia kat akhirat nantilah. Betul ke atau tak dengan apa yang kita buat semua ni? Okey. Jadi orang yang rupa-rupanya banyak bukan untuk itulah yang akan takut ketika melihat ni. Jadi dia kata apa? Ni kitab apa ni? Bimbang. Yang kecil pun semuanya ada. Jadi dia kenapa selama ni dia pandang remeh dosa dia? Sebab tu dia terkejut. Jadi siapa yang kat dunia pandang remeh dosa-dosa dia, dia akan terkejut. Macam dalam ayat ni. Ayat ni khas untuk orang macam tu. Banyak dosa kita tak? Kadang-kadang kita pandang remeh dosa kita. Apa dosa kita? Cikgu, dosa apa ni? Tahu sendiri. Dosa saya ke? Dosa kita semualah. Antara yang besarnya. Kita nak tengok yang ni. Okey iaitu dosa menolak apa dia? Apa yang Allah kirimkan kepada kita. Apa dia? Al-Quran. Jadi kita nak cerita dosa ni, okey, kita fokus ayat kita dulu. Ayat ni Allah sumpah dengan Quran mula-mula kan. Jadi siapa yang a'rada anhu, Allah kata. Cuba buka surah 20. Surah 20. Surah 20. Sekejap. Ayat ni tak habis lagi kan? Jadi wawajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati semua yang mereka buat tu, amalan mereka semuanya ada. Dan wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tak zalim kepada mereka. Semua tu adalah apa yang mereka sendiri yang lakukan. Tidak ada tiba-tiba masuk pula benda yang kita tak buat ke? Tak. Okey. Buka surah 20. Ayat yang ke 100. Ni antara dosa. Ini Allah kata siapa yang buat ni, dia akan pikul dosa besar. 20 ayat 100. Ada tak? Apa ayat dia? Baca daripada ayat 99 hingga 100 ya. 99 hingga 100. Surah 20 99 hingga 100. Senang ingat 99 100. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Cuba baca terjemahan dia. Senang, terjemahan lagi nampak kan. Kalau saya terjemah mungkin tak puasan, saya ikut Arab dia. Cuba baca Melayu dia. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebahagian kisah umat yang telah lalu dalam Quran ni. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu suatu peringatan. Apa dia? Maksud dia? Al-Quran ini apa dia? Dari sisi kami, ini satu pemberian yang nikmat besar ni. Jadi Allah kata, cuba buka ayat 100, sambung. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Apa tu? Barang siapa yang berpaling, a'rad mana apa? Berpaling ni ada banyak dalam Quran.
Arada, tawalla paling juga. Dia kena faham maksud tu. Arada apa? Arada ni pusing belakang. Okey? Pusing belakang. Jadi Quran ni sebuah kitab nikmat besar yang dipromosikan oleh siapa? Allah lah. Dan Allah suruh siapa promosikan? Rasulullah. Dan promosi Rasulullah ni promosi biasa-biasa ke luar biasa? Kan? Kalau orang berniaga, promosi dia macam mana? Macam-macam cara lah, mula-mula mungkin kan, MLM ni kan, semualah. Ataupun besar-besaran dia buat iklan macam-macam lah. Tapi kalau dia kena ugut bunuh, agak-agak dia masih promosi tak produk dia? Mungkin tak lah. Kitab boleh ni, orang tak suka. Okay. Tapi Nabi ada tak sampai nak kena bunuh? Tapi dia tetap kekal tak? Dahsyat ni, luar biasa punya kan. Jadi umpama macam tu, jadi Nabi datang. Sebab tu, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, ayat awal tu. Allah sumpah tu engkau ni kan. Tapi bila bayangkan Nabi datang, kita kan, ini bagus semua kan, kita buat apa? Kita pusing belakang macam tu. Cakap pun tak. Cakap okey pun tak. Tak okey pun tak. Lawan pun tak. Contohnya senyap je, pusing belakang. Arada macam tu. Arada ni paling simple sekali, iaitu membangkang dalam senyap. Faham? Bangkang dalam senyap. Itu yang bahaya tu. Itu yang bahaya. Itu a'rad. Jadi siapa yang berpaling, tak nak apa? Pedulikan dia, tak rasa teruja dengan dia, rasa tak ada masalah. Fa'id terhadap hu tu je, zikra, peringatan Allah ni lah. Sebab ni bukan biasa-biasa, bukan datang daripada ahli perniagaan yang hebat tu, bukan. Ni daripada pencipta alam. Datang tu. Kan? Tiba-tiba dia rasa biasa, sama macam yang lain-lain. Bahkan yang lain tu lagi dia kau habis-habis. Yang ni dah lama dengan dia tak ada masalah. Cuba bayangkan. Dan kita rasa bersalah tak faham Quran dengan tak faham buku teks kat sekolah? Siapa pernah rasa bersalah? Ya Allah, bersalahnya tak faham ni. Ketinggalannya saya tak faham Quran ke ketinggalan tak faham buku-buku teks tu semua? Pernah rasa? Yang mana lagi mulia tinggi? Yang ni ke yang tu? Yang kita duk pulun habis tu? Soalan cepu emah dia. Anak-anak kita kan, dia ni belajar kan, dia tak, kita tak rasa dah cukup lah ni, ambil yang lain kan. Agak-agak rasa bersalah tak? Ribut tak rumah kalau tak dapat? Ke tak rasa ribut? Jadi sekarang ni Allah kata apa? Siapa yang paling daripada dia ni, Quran ni, apa dia? Fa'innahu, sesungguhnya dia orang tu, yahmil apa? Dia akan pikul. Yaumal qiyamah, bila? Kiamat nanti, bukan sekarang. Sekarang tak nampak dosa mana nampak sekarang ni. Akibat tinggal Quran, sekarang tak nampak. Tapi akibat tinggal dunia memang sekarang nampak kan. Rasa ketinggalan lah dunia ni, iyalah. Tapi sekejap je. Kan? Yang ni nanti bila nampak? Lepas mati. Wizra hanya untuk dosa. Bila sebut wizra maknanya dosa. Dosa besar. Jadi siapa yang tinggalkan Quran, dia dapat dosa besar. Pernah rasa? Ke tak rasa apa-apa? Ayat ni cakap, bukan saya cakap. Ni siapa cakap? Allah. Sebelum Allah cakap ni, Allah kata apa? Aku yang bagi kat engkau Muhammad. Rasulullah. Zikra ni sepatutnya mereka hargai cukup-cukup ni. Mereka bimbang, takut, paling takut ni. Sebab itulah kan, para sahabat yang paling takut ni lah. Sehingga apa, kalau lah yang lain ganggu dengan ni, kita kadang-kadang hari ni ada seorang, siapa nama dia, doktor apa yang dekat Palestin. Saya ada baca artikel dia. Bagaimana orang yang diuji Allah kan. Dia mengajar sini. Dia wafat juga. Dia dah syahid rasanya. Dia tanya pada kita yang di universiti di mana UAE, tak tahu. Dia mengajar di sini. Dia tanya pelajar-pelajar, kamu sehari baca Quran semua berapa? Kan? Semuka, 2 muka, 3 muka. Kita baru baca saja. Faham ni macam mana? Jadi dia pun duduk tempat dia nangis. Sebab dia kat sana susah. Tapi mereka ini je ada. Ini je dia pula. Kita pula apa? Itu baru nombor 1 baca ya. Kenapa kita tak mampu? Sebab apa? Boleh tak kita baca buku kan? Contohnya Inggeris. Siapa dulu pernah pandai Inggeris kan? Tapi tak tahu apa benda cerita. Agaknya kita akan buat tak secara mulazamah.
Boleh tak? Kita buat sesuatu tu tanpa rasa apa-apa dan kita rasa macam saya boleh buat lazimi. Tak mungkin. Betul tak? Sesuatu yang bila kita boleh buat dia dengan mulazamah biasa sebab apa? Sebab kita rasa benda tu, kita faham dia, oh kita tak boleh tinggal dah. Kita rasa ini memang best. Sebab cerita dalam dia semua hebat. Itu beza dia. Kan? Sebab tu akhirnya kita boleh berlama-lama dengan dia, dengan Quran. Boleh berlama-lama. Sebab apa punca? Sebab rupanya dia macam-macam benda ada dalam ni. Sebab tu kita kena tahu Quran ni, kita kena sedarkan masyarakat sekarang, pentingnya. Kena tadabbur dia. Bukan lagi dah boleh ambil biasa-biasa dah. Kita kena ke tahap yang seterusnya. Sebab itulah kita kena tadabbur. Inilah Allah kata, ayat ni balik, itulah masuk kalungan tu kan. Dosa. Kita tak nampak. Kita nampak dosa lain kan. Tapi ingat, dosa apa ni? Allah kata ni, dosa berzina ke apa kat sini? Ada cakap. Wizra kat sini apa? Bila hari kiamat, dosa apa? Berpaling daripada apa? Kena keluarkan ayat ni. Bagi tahu kat ramai orang. Dan inilah punca segala masalah berlaku. Inilah akar permasalahan. Akar masalah muncul dari sini. Yang keluar akhirnya apa? Ranting-ranting kan. Hari ni perempuan pula nak kata apa? Dia pula bayangkan perempuan cuba kahwin dua pula. Ini satu yang gila ni hari ni. Betul tak? Ada keluar kan? Dia buat gambar lelaki, perempuan ni, na'udzubillah. Tu dah boleh keluar daripada agama dah tu. Dia dah boleh keluar dah sepatutnya. Tu dah kira murtad dah. Dia dah pelekeh hadis Nabi boleh kami, na'udzubillah. Dan rasa tak bersalah. Komen banyak-banyak rasa macam, rasa kami pun rasa nak pula. Itu serupa macam kita kata pelacur lah tu. Kalau macam tu punya fikir. Yang cakap tu orang Islam. Tapi kenapa ni tak boleh nak salahkan juga. Apa sebab apa? Itulah ilmu yang ada. Kadang ilmu yang ada tentang agama, dia rasa macam tu je. Dia tak rasa dosa tak? Padahal tu dosa besar, dia rasa tak dosa besar? Tak. Kenapa akhirnya dosa yang sangat besar manusia tak rasa dosa besar? Sebab dosa besar yang utama ni pun manusia tak rasa dosa besar. Apa dia? Tinggalkan kitab tak rasa dosa dah. Tak faham, rasa biasa-biasa je. Kan? Jadi yang besar ni pun dah tak rasa, akhirnya orang nanti berzina dengan ibu pun tak rasa dosa dah. Itulah yang Nabi sebut dalam hadis dia. Punca dia sebab apa? Tinggalkan ilmu dari Allah, dia tak rasa berdosa. Natijah dia, dosa-dosa besar lain kamu akan buat dalam keadaan tak rasa bersalah. Na'udzubillah. Jadi kita kena rasa sedih. Masyarakat saya ni rupanya Quran belum faham lagi. Na'udzubillah. Sedih. Kena rasa sedih. Jadi inilah punca masalah Allah kata. Jadi inilah ayat dia. Dah lama nenek moyang dia tak tahu dah benda ni. Akhirnya mereka lalai. Lalai daripada peringatan Allah. Satu Allah hantar Rasul. Kan? Tapi mereka tetap biar lalai juga. Tak nak teruja, nak ikut apa yang dibawa oleh Rasul. Akhirnya apa? La yu'minun. Last sekali Allah halang mereka. Mereka tak dapat iman tu. Tak dapat iman kepada ayat Allah. Kenapa? Ni. Sebab kami jadikan pada leher-leher mereka itu aglal. Apa aglal? Belenggu. Jadi kat leher ni ada apa? Saya tak pandai melukis. Kalau lukis ni kepala kan? Ni kepala, ni leher. Jadi kat leher ni ada macam belenggu, garis lah kat leher ni. Tengkuk dia. Aglal. Aglal daripada perkataan ghil. Ni belenggu, ni jamak. Belenggu. Okey. Ini ayat ni dia boleh dua. Satu kat akhirat. Akhirat memang secara hakikatnya nanti akan ada orang yang kena belenggu macam ni. Macam ni. Dalam neraka nanti ada. Ni satu. Kalau kat dunia, ni majas je. Kias. Apa kias dia? Apa belenggu ni? Belenggu ni apa? Jadi bila dia belenggu kat sini, boleh tak dia tunduk? Boleh tak? Tak boleh. Jadi dia akan macam ni je. Betul? Kan? Dia akan dongak je, terdongak. Sebab tu dah fahiyah, lalu akibat daripada belenggu ni, lalu ia belenggu tu kepada azkon apa? Apa terjemahan? Ni. Dagu dia macam ni. Cuba bayangkan orang yang berjalan macam tu. Agak-agak dia nampak tak lubang semua habis dia redah semua. Dia tak nampak dah. Jadi dia tak nampak. Itulah gambaran majazi dia. Jadi orang yang hidup dia tak nampak akhirat ni, seolah orang macam tu. Orang yang hidup dia tak berpandukan Quran, tinggalkan pesanan Allah ni,
Hidup dia seolah macam tu. Dia tak nampak langsung apa hakikat sebenarnya yang bahaya sedang ada kat depan dia. Dia rasa okey je. Bila nanti dia akan rasa dah? Bila? Lepas dia mati, dah jatuh nanti. Sebab selama ni dia jalan apa? Nampak apa? Dunia saja. Tak nampak. Ni halangan. Jadi halangan dia belenggu ni adalah, maksud dia apa? Satu, kita boleh kata nafsu dia ataupun dunia yang dia cintai tu. Ini punca kepada akhirnya apa? Quran ni akan dia tak boleh. Dia tak boleh. Quran cerita, Quran punya bawa cara fikir yang macam ni. Dia cara fikir dia lain, boleh ke masuk? Quran suruh macam ni, dia mana boleh lawan, tak boleh masuk. Ini Allah gambar dalam surah 10 ayat 7. Aglan ni surah 10 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ada tiga perkara. Ini tiga perkara ni lah penghalang. Inilah belenggu. Faham? Ni biasa ni belenggu tu ni lah. Apa dia pertama? La yarjuna liqa'ana. Apa tu? Dia tak mengharap pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah dapat apa? Pertemuan dengan Allah dapat apa? Okeylah, kita dulu pernah tak bercinta? Pernah. Kita sentiasa mengharap dapat bertemu dengan apa? Ni jauh ni orang ni. Siapa? Oh, kirim surat kan? Dia pantang dapat surat kita baca tak? Maknanya apa? Nak jumpa kan? Betul tak? Jadi sekarang ni bukti orang tu harap bertemu dengan Tuhan. Apa dia buat? Kat mana kiriman Tuhan? Kat sini lah kan? Itulah bukti dia. Orang yang tak mengharap, apa dia buat? Dia nak baca ke surat ni? Dia nak, faham? Mudah tak kiasan macam tu? Boleh faham? Jadi kita ni sebenarnya mengharap ke tak? Dia bukan cari ucapan. Kalau tanya, kamu ni tak tahu, oh semua cakap, oh syurga. Semua tanya, nak syurga? Semua nak syurga. Yang tak solat tu yang cakap, tanya nak syurga? Nak syurga. Bukan cakap ni, perbuatan. Cakap tak buktikan apa-apa. Lepas tu ayat awal-awal surah Baqarah Allah dah clear orang yang cakap je. Apa dia? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum, starting dulu supaya ini perkara pertama dulu. Kau mungkin faham ni. Jadi aku tak tengok ucapan, aku tengok apa? Apa perbuatan kita, ciri kita, bukti kita, tindakan kita. Jadi itu maksudlah yarjuna liqa'ana. Kalau betul diharap pertemuan ni, kan? Allah kata kalau bertemu dengan ni nak dapat apa? Apa Allah bagi? Syurga. Syurga lepas tu. Apa dia? Dalam Quran semua macam tu. Bertemu dengan dia dapat apa? Boleh ke buka lagi surah? Boleh. Ini simpan. Kita nak buka balik. Ni nak masuk layar ju tu. Okay, cuba tengok surah 57. Surah 57. Ayat 20. Pertemuan dengan Allah ni dalam ayat tu dia describe 3 perkara je. 3 perkara ni lah bila bertemu dengan Allah. Kamu suka tak perkara ni? 57 ayat 20.
Jadi ada perkara yang kamu nak hindari, ada perkara yang kamu nak dapatkan. Ni dua benda je. Okey, kita baca ayat 20 ah. A'udzubillah. Jumpa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah kamu, maksudnya apa? Allah suruh kita belajar Quran. I'lamu dalam Quran, i'lamu maksudnya belajar la ilaha illallah, faham kenal Tuhan. Nasi firman-firman dia, apa yang dibawa oleh Rasul tu maksudnya i'lamu. Jadi ketahuilah kamu, belajarlah kamu sampai kamu jelas, kamu tahu, kamu faham hakikat ni. Apa dia? Sesungguhnya tidak lain, siapa yang kiblat dia dunia, orang yang dia cita-cita dia dunia, dia akan rasa nampak apa? Dia suka la'ibun satu. Kalau tak ada ni, dia rasa hidup dia, tak boleh. Kedua, lahun. Apa tu? La'ib permainan. Lahun, hiburan. Ketiga, perhiasan. Yang keempat, saling takkan tak ada sembang, takkan tak ada kemajuan, sembang tentang kemajuan hidup. Hari ni kan, jumpa kawan mesti ada maju sikit. Apa dia? Tengok ada kereta baru, rumah dah, dah maju dah kan. Jadi manusia yang kiblat dunia dia nampak dia nak menambahkan benda ni. Semua benda ni lah yang dia fikir nak tambah. Kalau kurang ni dia rasa ketinggalan. Orang beriman nak tambah apa? Orang yang cinta akhirat nak tambah apa? Tambah iman dan amal. Sebab tu dalam Quran, apa dia? Banyak surah nak buka tu sebab nak bagi faham tu kan. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Itu yang nak tambah. Itu dia fikir tambah, dah tambah belum? Yang ni tak kan? Dia fikir apa yang tak tambah lagi? Betul tak? Jadi ramai yang nak tambah apa? Tambah isteri. Faham? Jadi memang macam tu. Jadi pertama apa? La'ibun. Cukup tak la'ibun? Jadi ni sebenarnya ulama sebut lagi, ni fasa kehidupan kita. Nombor satu, masa kecil-kecil suka apa? Main. Dah remaja suka apa? Hiburan. Dah besar sikit dah nak kahwin suka apa? Hias. Yang ketiga dah besar dah, orang kata dah establish dah kan, dah ada anak semua ni, rumah. Apa? Cerita up dah sikit. Cucu dah berapa kan? Watafakhurun. Kemudian watakatsuru, yang last sekali ni kemuncak dia. Apa dia? Perbanyakkan apa? Anak harta tanah semua. Lepas tu akhirnya apa? Semuanya akhirnya apa? Cuba tengok ayat tu. Ni 5 fasa kehidupan. Akhirnya apa berlaku? Allah kata kamasali ghaisin, sebenarnya yang kat dia duduk kejar tu sama macam hujan lebat. Hujan lebat turun, kemudian a'jabal kufar, orang-orang yang tanam pokok tadi tu memang lepas dia tanam tu, ni hujan, cantik, baru tanam ni, tumbuh cantik. Memang habislah, memang apa kata? Lepas ni pulangan, dalam otak dia dah ada pulangan, 5, dapat ni, banyak ni.
Kan? Itu. Kan masalah dia a'jabal kuffar, kagumkan orang ni, petani tu. Kemudian akhirnya apa jadi? Summa yahiju, lalu kuning. Fatarahu musfarran, lalu kau tengok dia kekuning, dia layu dan kuning, kekuningan. Lalu tiba-tiba apa? Hancur, tak dapat apa. Hilang. Hilang macam tu je, hilang je semuanya. Memang betul pun. Duit semua nanti hangus tak? Hangus. Yang kekal dalam surah 16 ayat 96. Saya tak nak suruh buka, nanti lagi berat. Ni dah dua line dah kita buka ni kan. Masuk sini nak terangkan tu. Tapi macam itulah tak ada pun. Sebab tu kena tak anak-anak semua hafal Quran ni. Hafal ayat ni sebab apa? Kita ni kadang-kadang nak cakap benda berat. Kalau semua tak ada Quran dalam jiwa, macam mana nak cerita benda ni? Gak-gak? Boleh? Walaupun dia hafal tapi dia tak tahu, dia tak faham, tak nampak. Jadi tak boleh nampak. Jadi ayat tu dia kata apa? Ma indakum yanfad. Apa yang ada dengan kamu akan binasa. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Jadi manusia ni tadi ni apa? Dia habis rupanya. Rupanya macam tadilah layu habis. Tak ada apa-apa dah. Habis gitu je lah. Rugilah. Jadi akhirnya tiba-tiba cuba tengok ayat 20 tu. Wa fil akhirah. Apa tu? Kalau kita sebut akhirat tak nampak sangat. Ni nak bahasa bagi nampak sikit Melayu tu, cerita tu. Apa dia? Wa fil akhirah. Akhir apa ni? Akhirah. Dan pada penghujungnya rupanya hidup dia. Pada penghujung hidup dia nanti. Semua nanti akan jumpa tak penghujung hidup? Kan? Akhirnya nanti ending dia. Apa dia? Apa yang dia nampak? Semua tadi nampak lagi tak? Apa yang nampak? Nombor satu, azab. Yang kedua, azab yang dahsyat. Ni. Yang kedua, ada berita maghfirah, keampunan, dan minallah wa ridwan. Ni dah tiga benda sebenarnya yang inilah, kalau orang ni kita harap tiga benda ni, maka inilah orang yang mengharap pertemuan dengan Tuhan. Hidup dia fikir apa? Azab Allah. Hidup dia fikir apa? Saya nak dapat keampunan Allah dan Allah suka tak saya buat? Redha tak? Ke tak redha? Tak redha saya tak buat. Kalau itu maknanya itulah orang yang mengharap pertemuan. Kalau dia tak fikir tu, dia fikir lima ni tadi, itulah disibukkan. Itulah bukti dia la yarjuna liqa'ana. Dia bukan semudah kata cakap je. Faham? Tindakan bila tengok ukur kita ni sekarang ni la yarju ke sebenarnya? Walaupun cakap bukan main lagi. Cuba tengok apa kita buat dalam harian kita 24 jam hidup kita. Sibuk kat mana? 5 benda ni ke sibuk fikir azab Allah, keampunan dan redha Allah? 5 benda tadi ni ke la'un laibun ke atau sibuk fikir yang 3 benda tu? Fikir mana? 24 jam tadi hidup kan? Fikir mana? 5 ke 3 ni? Senang aja nak ingat, nak faham. Faham Jadi sekarang ni Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni perdaya kamu. Dunia ni sedang memperdayakan kamu. Boleh faham? Cuba tengok ayat 21. Sekarang Allah suruh kita segera kat mana? Jadi Allah kata kesimpulannya sekarang, apa dia? Allah arahkan. Jadi bila semua dah rasa ni, keluar arahan. Arahan tu akan dibuat betul-betul. Apa dia? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Baru arahan tu jadi padu bila dah faham. Betul tak? Allah pun segera arahan dia. Segeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu untuk dapat apa? Keampunan daripada Tuhan kamu. Kemudian wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Dan juga kebun-kebun yang indah tu yang tanah dia tu seluas langit dan bumi. Tadi setakat 5 benda tu tak ada apa rupanya. Yang ni lagi jauh. Kan? Setiap kita dapat satu tempat seluas langit dan bumi. Ni. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kurniaan Allah. Dzalika fadlullahu yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Jadi ingatlah, inilah orang yang balik pada surah 10 ayat 7 tu. Jadi kita dah faham belenggu tu maksud dia tu. Nafsu dunia dan yang ketiga dosa kita. Dosa orang tu lah yang belenggu dia daripada nampak kebenaran. Dosa orang tu lah belenggu dia daripada dia cintakan ni. Macam mana orang tu boleh kan? Dia biarkan diri dia dosa, tiba-tiba dia berangan nak dapatkan, tak boleh. Jadi yang 3 benda ni lah masuk belenggu. Jadi kami jadikan pada leher dia tu ada belenggu. Apa belenggu dia? Nafsu dia kuasai dia.
Dunia ni tadi 5 benda tu yang dia duk fikir tu je, otak dia fikir tu je, macam mana nak masuk apa yang Quran cakap? Quran cakap lain. Dia fikir lain. Quran suruh labur kat sini. Dia fikir nak labur sini dulu. Macam mana nak dapat? Tak dapat. Lawan berlawan, tak mungkin. Faham? Ini. Belenggu tu. Inilah belenggu. Dan yang terakhir belenggu dia apa? Dosa. Dosa dia. Akhirnya dosa. Punca dua ni akhirnya apa? Belenggu yang paling besar? Dosa dia. Bertambahlah dosa dia. Jadi fahiya ilal azqan, lalu benda ni belenggu itu dah halang dia, dah memenuhi dia kat sini dah. Tengkuk dia. Sampai ke mana? Dagu-dagu dia. Hingga ke dagu-dagu dia ni dah tak boleh nampak dah. Habis dah. Cakap apa pun dah tak nampak dah. Lalu mereka akibat daripada ni, lalu mereka apa? Mukmahun apa? Mukmahun ni macam ni. Macam orang sakit leher tu. Jalan macam ni je. Hidup rupanya orang yang macam ni hidup dia sebenarnya jalan macam tu. Bayangkan bila-bila masa boleh apa? Habis. Jadi lalu mereka dalam keadaan apa dia? Mereka orang-orang yang terengadah lah. Terengadah. Kalau pepatah kita kata apa? Sudah terhantuk lagi terengadah kan? Macam mana? Ada ke? Kesalahan. Dia terengadah ni inilah makna dia maksudnya macam tu. Dia dah tak boleh macam orang yang belenggu besar dah. Susah tak hidup. Bayangkan orang yang kena penjara macam ni. Nak makan pun apa? Tak boleh. Semua. Ini perumpamaan pertama Allah tentang orang yang hidup dia dikuasai oleh nafsu dunia dan dosa dia tadi. Jadi balik pada surah 10 ayat 7 ni. Jadi ni pertama, inilah akibat. Jadi dia tak mengharapkan pertemuan dengan kami. Akhirnya apa? Waradu bil hayatid dunya. Apa maksud dia? Radu apa? Tenang. Bukan tenang, radu. Bila ada dia puas hati. Kalau tak dapat dia rasa kecewa. Tapi bila akhirat tak ada pun tak ada masalah. Tak rimbang apa-apa pun. Tadi kan dia tengok orang sedekah, dia tak sedekah pun. Tak apalah, dia buat dulu. Saya nantilah. Dia tak rasa pula, dia tak rasa kecewa pun. Kenapa dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat, dia tak rasa kecewa. Tapi tadi bab dunia, kenapa dia dapat, saya tak dapat untung? Dia kecewa. Itu maksud radu bil hayati dunia. Bila bab dunia tadi kan, orang yang buat ni untung, dia tak dapat macam tu juga, dia kecewa sangat. Tapi bila bab akhirat, orang tu buat, dia rasa kecewa tak, dia tak dapat buat macam orang tu. Tak apa, dia soleh, bagus dia. Dia bagus, saya tak apalah, nantilah. Dia tak kecewa pun. Faham? Betul Nabi suruh kita rasa kecewa dengan ni. Nabi kata apa? Dua benda ni. Dua orang macam ni kita kena rasa kecewa kalau kita tak dapat. Apa dia? La hasada illa fisnatain. Tidak boleh rasa dengki, iri hati, cemburu sampai kecewa. Melainkan kepada dua orang ni je. Apa dia? Rajulun atahullahu Quran. Orang yang Allah bagi dia ilmu tentang Quran. Fayu'allimun nas. Lalu diajarkan manusia. Ana al-laili wa ana an-nahar. Siang malam. Itu nombor satu. Kan? Kemudian warajulun atahullahu malan, dan orang yang Allah beri dia harta benda. Fayunfiquhu fi sabilillah, lalu disumbang untuk jalan Allah siang dan malam. Ni dua orang yang Nabi suruh kita cemburu. Kalau tak buat ni rasa kecewa. Kenapa dia boleh buat? Kenapa saya tak boleh buat? Itu yang Nabi ajar untuk kita rasa cemburu. Jelas. Jadi kalau tak ada rasa ni, inilah orang yang radu bil hayati dunya. Dan akhirnya apa? Wa tama'annu biha. Apa tu? Tenang maksudnya? Cukup dah, yang ni cukup dah. Dah lah. Kan? Dia tenang, dia dapat tu. Dah tak nak pindah-pindah dah, tak nak dah buat apa-apa dah. Habis nanti saya dah nak relax je. Saya dah nak pincin dah. Contohlah kan? Tak untuk Allah boleh tak? Bila kita nak pincin sebagai hamba Allah? Ayat pincin ada. Abang Amin ingat ayat pincin saya? Dalam Quran ni ada satu ayat pincin. Maknanya dunia tak boleh buat ibarat macam akhirat, tak boleh buat ibarat macam dunia. Kat dunia lepas habis kerja kan, kerah-kerah, lepas tu nak relax tak? Yalah, kontrak nak sambung ni, tak payahlah, saya dah nak pincin, tak nak buat dah apa-apa dah. Dunia boleh buat macam tu. Akhirat tak boleh. Lagi kena kerja kuat sebab dah makin dekat di Pacah Hall lah, nak keluar dah.
Lagi kena tampung habis-habisan, lagi kena berat. Sebab tu Nabi masa Aisyah, Nabi dah tua, akhir umur Nabi kan. Nabi solat sampai mana? Sampai nak kaki Nabi apa? Dan sampai Aisyah, isteri Nabi dia kesian. Sebab tu Aisyah tanya, nak kenapa macam ni? Nabi jawab apa? Afala aku nak abdan syakura. Salahkah aku ni jadi hamba yang syukur? Aku ni dah dekat dengan Allah ni. Lagilah kena kerja keras. Lagi kena banyak sumbang. Lagi kena duduk fikir apa lagi. Jadi tak ada alasan untuk kita yang berumur ni untuk tak menuntut ilmu. Lagi dah berumur, lagi kena banyak tuntut ilmu lagi. Sebab apa? Inilah hujah kita dengan benda yang kita dah banyak tinggal untuk selamat jumpa dengan Allah. Itu. Ayat pencen ni saya sebut ni surah, habiskan surah ni dulu. Jadi sebab tiga benda ni, apa dia akhirnya? Walladzina hum an ayatina, akhirnya mereka ni lalai dengan ayat-ayat Allah. Mana mungkin seorang yang cinta tiga ni boleh nak masuk dengan ayat Allah yang cerita pasal benda yang berlawanan dengan tiga cara fikir dia ni? Tak mungkin. Quran cerita lain, kamu punya cara fikir lain, tak mungkin masuk, tak mungkin. Faham? Jadi Allah kata ulaika ma'wahumun nar. Jadi orang macam ni tempat mereka neraka lah. Bima kanu yaksibun. Sebab apa? Sebab mereka sendiri yang pilih. Mereka sendiri yang usahakan nak dapat tadi tu, bahagian tu. Kami bagi bahagian tu, tapi yang ni tak adalah untuk mereka. Jadi inilah ayatnya. Jadi di sinilah akibat. Jadi kita jangan biarkan dikawal oleh nafsu dunia. Sebab apa? Kita takut satu masa Allah belenggu kita, dah tak rasa apa-apa dah. Dulu kita biar aja. Anak-anak kita, bukan kita saja tapi orang terdekat kita kan. Kita biar sampai satu masa bila benda ni dah makin jadi belenggu, cakap apa pun tak lut dah. Dah kena tutup semua dah. Na'udzubillah, kita tak nak diri kita, keluarga kita dibelenggu macam ni di dunia. Tak nak dibelenggu dengan benda ni di dunia ni. Dihalang kita daripada dapat petunjuk. Sebab itulah tak ada istilah dalam hal ni, ibadah ni untuk kita berhenti buat kerja keras ni. Melainkan penamat ayat lah ketika kita mati. Cuba buka surah 15 ayat 99. Tutup dengan ayat ni dulu. Ayat ni nanti ibarat ni, kita akan baca ayat ni, ayat berapa ni? Ni Allah bagi ayat 8. Dia sambung nanti dengan lebih dalam lagi ayat 9. Kita akan bincang ayat 9 pula. Ayat 9. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Surah 15 ayat 99 dulu. Cuba buka. Last. 15 ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat tu ditujukan khas untuk siapa? Semua orang ke, semua manusia ke, ataupun tertentu saja? Orang-orang yang yakin saja dengan janji Allah. Dia yakin dia buat ni nak dapat keampunan, dia tak nak kena azab kan, dia nak dapat redha. Dia yakin Allah dah janji macam-macam, dia yakin. Jadi Allah kata kalau kamu yakin, buat je kerja kamu, tak ada non-stop. Abdikan diri kamu non-stop. Sampai kamu dapat apa yang kamu yakin tu. Yakin ke tak yakin? Itulah ayat tu. Penutup surah Al-Hijr. Al-Hijr ni cerita pasal kaum-kaum yang menentang kan. Kerja keras Nabi macam mana nak hadapi semua tu. Susah payah ni. Sepatutnya putus asa lah. Tapi tak, Allah kata ni, bagi yakin. Jangan putus asa, terus buat. Itulah maksud dia. Yang kita boleh dapatkan supaya apa? Kita dapat diselamatkan daripada ni. Dibelenggu di dunia ni. Kita takut. Jangan biarkan kita dan keluarga tercinta kita. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Apa dosa besar tadi? Surah berapa? 20. Apa dosa besar yang kita tak perasan? Allah kata, siapa yang tinggalkan ni, dia sedang mendapat apa? Hari kiamat nanti? Wizra. Dia sedang pikul dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Jangan tinggalkan. Boleh ya? Okey, sampai sini dulu untuk malam ni. Ayat yang ke-8 surah Yasin. Nanti kita sambung ayat 9 insyaAllah. Sambungan tentang ibarat Allah lagi. Tentang apa lagi maksud lagi di selain daripada belenggu ni. Ayat 9. Okey. Ada soalan? Tak ada
Jadi siapa-siapa yang ada nak menyumbang ke, kami ada madrasah lah di mana? Ipoh. Pelajar pun makin ramai, tempat pun dah tak ada kan. Bolehlah hubungi apa? Bagi tahu saya dengan ustaz Ustaz Sakri ke apa-apa nak sumbangan apa-apa. Dan mungkin kita nak apa-apa boleh tanya Syukri. Ada perancangan nak buat untuk belajar tadabbur ni Quran di tempat premis kan, di Kampung Kedah. Mungkin boleh belajar lebih serius lah. Ini kita ni pendedahan je. Tapi siapa nak dapat kan, macam mana nak dapat ni, kena belajar bahasa simple sikit, bahasa Arab, nama sikit. Buku kita utamanya kepada siapa? Orang remaja lah. Yang masih kuat lagi dia punya nak belajar ni. Kita ada kaedah dia bukan tak ada kat luar. Memang kami ni lah tadabbur ni lah, macam mana? Macam mana boleh link ayat tu, ayat ni relate tu. Macam tu. InsyaAllah. Itu sajalah. Untuk apa lanjut bolehlah beritahu saya boleh jumpa personal insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minir rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.